Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Romli Bako Makse ataupun Cik Guli. Hari ini kita mai mengaji lebih kurang ilmu tauhid kepada pelajar dua kelas. Ya, Cik Guli duk cara hari ini dua kelas, iaitulah pelajar kelas Mosi Tapsam dan Mosi Tapsi. Dua kelas ni boleh mengaji ilmu tauhid bersama Cik Guli. Kali gitu pelajar dua-dua kelas ni, Mosi Tapsam dan Mosi Tapsi, kita mari mengaji dalam line ni, iaitu sama-sama kita mengaji di rumah. Kita perhati apa saja yang kita boleh ambil hari ni dan kita berusaha dengan kerana musim ni tak boleh mengaji dalam sekolah, iaitu kita mengaji di rumah. Walau mengaji di rumah sekalipun, kita buat seolah kata kita mengaji dalam kelas. Jadi kita kena perhatilah. Kali gitu, bagi pelajar dua kelas ni, harap sedi apa ni, kedai surat. Buku kitab dia macam ni. Kalau tu kitab ni dah tu orang panggil kitab tauhid. Jadi ilmu tauhid ni wajib kita kena belajar. Tiap-tiap orang ni kena belajar ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni, orang panggil kata ilmu yang bangkap dalam agama Islam ni kena belajar. Ilmu tauhid ni ilmu untuk kita nak kenal Allah, nak kenal Tuhan. Duk cara Tuhan. Sebab tu ilmu tauhid ni kalau kita tak belajar, tak mengaji dia, iaitu orang ni satu hari akan ditipu oleh setan dan dajjal. Dua perkara ni lah kita dah takut sekali. Kali gitu, bila kita belajar reti ilmu tauhid, kita payah nak tipu di dajjal, di setan, dan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kali gitu baik. Bagi pelajar yang ada surat, yang ada buku ni, cuba kita balik di muka surat tu, muka halus sekali dia tulis muka surat ni 151. Nah, dia tu kita pergi balik situ 151. Kali gitu muka surat ni 151 di dalam tajuk dia. Dalam tajuk dia tu balik atas sekali dia tulis kata bab 19. Bab 19. Dalam tajuk waqah dia tu bab yang ke-19. Waqah yang ke-19. Kalau gitu tajuk dia, maudhu' dia tu, dia baca belah mana? Puak kita tolong tengok sikit. Ni tajuk dia. Bacaan dia bunyi macam ni. Bab 19, wahyu dan perkembangan syariat. Wahyu dan perkembangan syariat. Sebab tu hari ni kita mengaji tajuk wahyu. Wahyu. Kadang-kadang masa kita mengaji kelas bawah tu, ambil daripada kelas Mondeng, Mosong, Mosam, kita tak biasa jumpa. Kita baru mai dengan ni saja. Dengan apa dia? Wahyu. Bahasa Arab wahyu tu. Kalau gitu, tajuk wahyu ni, kita boleh mai berjumpa dalam ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni, satu ilmu yang akan disoal. Kita ni kena tanya tiap-tiap orang hak mati kita dalam kubur tu, satu soalan, dia kena tanya kita ilmu tauhid. Ilmu lain-lain dia tak tanya dalam kubur tu. Sebab itulah ilmu tauhid ni dia cara ke Tuhan. Cara kita nak kenal balah mana sifat-sifat Allah, apa yang ada dia cerita, ada royak dalam ilmu tauhid ni, supaya kita ni tak bertukar. Tak bertukar hak mana Allah, hak mana dajjal, hak mana setan. Kita boleh beza, we kenal lagu tu. Supaya puak-puak ni tu yang akan siapa mari tu tipu kita. Sebab tu kalau kita ada ilmu tauhid dalam dadah kita ni, payah nak tipu. Kalau gitu baik.
Tajuk yang kita ngaji hari ni iaitulah orang panggil kata wahyu. Cuba kita tengok baris yang pertama. Baris mula-mula ni, tempat dia tulis di sini. Baca dia. Arti wahyu. Arti wahyu. Tengok sambung. Cikgu Li nak baca slow-slow supaya kita perhati seko-seko. Tengok sambungan semula. Arti wahyu. Perkataan wahyu menurut bahasa berarti pemberitahuan secara rahsia. Tu baris satu. Kita tengok baris yang kedua pula. Sama ada dengan isyarat, gerak hati dan sebagainya. Tetapi menurut istilah agama, wahyu itu, baris yang ketiga dah. Wahyu itu ialah pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasul. Di dalamnya mengandungi perintah-perintah Allah. Sama ada untuk dirinya atau untuk disampaikan kepada yang lain bagi memperbaiki kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Baik, kita guste semula. Arti wahyu. Wahyu ni. Bila kita sebut wahyu tu ramai dah. Bila orang kecek wahyu tu sudah reti dah wahyu. Tetapi untuk kita reti lebih dalam lagi. Wahyu tu penama. Kalau kita naik kelas sikit lagi tu, kita koriti lagi. Ni kelas mosi ni sebagai kelas mula-mula untuk kita nak kenal apa wahyu. Arti wahyu, makna wahyu, kuamai wahyu. Wahyu ni dia tak turun kepada manusia. Manusia tamada seperti kita ni. Wahyu ni antara Allah dan Rasul. Dua tu saja. Kalau gitu, arti wahyu, kita tengok zona pertama, baris mula-mula. Perkataan wahyu, kam wahyu, perkataan wahyu, kam wahyu. Menurut bahasa, kalau turut dalam bahasa percakapan, dalam kecek, tu apa wahyu betul-betul dalam bahasa? Berarti pemberitahuan. Wahyu-wahyu ni dalam bahasa orang berkecek ke? Wahyu-wahyu ni iaitu pemberitahuan. Benda we tahu. Hak tak tahu, wayak we tahu. Siapa we tahu? Wahyu-wahyu ni, wayak siapa we tahu. Tu. We tahu pasal mana? Secara rahsia. Wahyu ni, we tahu, wayak we tahu dah tu. Dengan cara witi mana? Witi rahsia. Rahsia ni dengan secara kuamlap. Wahyu ni artinya royak gidah tu orang lain tak boleh tahu. Royak tu siapa-siapa dia tak boleh tahu. Antara orang jiroyak dan orang berdengar. Antara dua orang saja. Lebih tiga tu tak ada dah. Tu wahyu tu dengan cara rahsia, dengan cara orang tak tahu. Bila orang tu dengar, siapa cerita royak apa-apa, antara dia orang royak dengan orang dengar. Tu ya. Kalau gitu baik. Tengok baris yang kedua pula. Sama ada dengan isyarat, gerak hati dan sebagainya. Wahyu ni, royak tu pasal mana? Pasal isyarat. Isyarat ni pasal gerak, berdenyut. Orang kata-kata berasa oleh hati. Tahu oleh hati. Bukan bunyi suara tu tak. Ingat mari dalam hati. Bukan bunyi dengung suara mari boleh nampak tu tak. Tetapi, tengok lagi sambung lagi. Tengah tu baris yang kedua. Tetapi menurut istilah, tadi wahyu-wahyu tu pada bahasa orang berkecek. Tetapi menurut istilah, istilah agama. Dalam agama Islam ni, wahyu-wahyu tu apa nama? Kam wahyu ni. Dalam agama tu dia panggil apa kalau sebut wahyu ni? Wahyu itu ialah pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasul. Wahyu-wahyu ni benda we tahu.
Menyapa wi tahu. Wi tahu apa dia? Allah wi tahu. Allah wi sapa. Tuhan wi tahu kepada Nabi. Tuhan sapa kepada Nabi dan Rasul. Wahyu ni sapa kepada Nabi, sapa kepada Rasul. Sebab apa? Kadang-kadang tu Nabi tu dia banyak orang Nabi. Hak tak ada Rasul pun ada. Kalau gitu, wahyu ni Tuhan bagi kepada Nabi dan kepada Rasul. Kepada manusia tamada sepengah kita ni, dia tak dapat nak tahu, tak boleh tahu wahyu. Sebab itulah wahyu ni di antara Nabi boleh kecap, boleh tahu kata wahyu tu lagu mana, dan orang jadi rasul. Mana kata dua ni saja, dua tamneng ni saja, dua jawatan ni saja, Nabi dan Rasul. Boleh kecap, boleh tahu kata rubat wahyu tu dia mari pasal mana. Tapi kita boleh tahulah, boleh tahu kata orang yang boleh terima wahyu tu dua saja, Nabi dan Rasul. Buat kita tak boleh jadi sama sekali. Sebab itulah orang panggil kata wahyu-wahyu tu benda bui tahu. Benda bui tahu. Bui tahu kepada Nabi dan bui tahu kepada Rasul. Tu dia. Kali kita tengok sambung lagi. Bui tahu dengan rupa mana? Wahyu ni di dalam wahyu ni. Kita sambung lagi. Di dalamnya mengandungi perintah-perintah Allah. Di dalam wahyu tu mengandungi tu dia ada. Dalam wahyu tu mengandungi, mana benda duduk dalam wahyu tu ada apa tak? Perintah-perintah Allah. Hak Tuhan suruh. Wahyu ni dia ada benda hak suruh. Tu dia. Benda hak suruh, benda hak larang. Mari daripada Allah. Kata Allah ni suruh buat gini, royak ke Nabi. Royak kepada Nabi, kata Tuhan royak kepada Nabi dan royak kepada Rasul, kata mu kena buat gini. Buat gini lepas tu sapa. Buat go tu tolong sapa kepada umatmu ni. Tu dia panggil melalui wahyu, wahyu. Sebab tu di dalam wahyu ni dia banyak perintah hak pasal suruh. Hak pasal bangkap, kadang-kadang benda tu hak pasal bangkap, hak pasal wajib kena tahu. Kena tahu balas mana? Sama ada untuk dirinya, kadang-kadang wahyu tu Tuhan hatta mari tu suruh Nabi buat sorang je. Kadang-kadang wahyu tu Tuhan hatta mari kepada suruh Nabi buat kata dan suruh umat-umat dia buat kata. Kamsang dia panggil. Sebab tu untuk diri atau untuk disampaikan kepada yang lain. Siapa kepada Nabi, siapa kepada Rasul, untuk Nabi pakar, untuk Nabi guna, untuk Rasul pakar, Rasul guna, dan untuk kita pun ada juga. Capur pergi sekali tu. Dalam wahyu tu. Memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Wahyu hak Tuhan hantar kepada Nabi, kepada Rasul ni, suruh menyampai, suruh royak kepada puak-puak kita. Kadang-kadang wahyu tu pasal guna di dunia dan guna di akhirat. Dia kata di dunia ni akan berlaku gini dan di akhirat akan berlaku lagu ni. Dalam wahyu tu. Siapa kepada Nabi, siapa kepada Rasul. Nabi dan Rasul pun juga royaklah kepada umat-umat dia. Kata ni sebagai wahyu yang Allah perintah kepada Nabi, kepada Rasul ni, suruh menyampaikan. Suruh hatta, suruh mai taitot, suruh mai royak kepada kita. Tu panggil wahyu. Mana kata orang lain tak sapa kepada manusia tu, mereka kepada Nabi dan kepada Rasul saja wahyu. Tengok Jonah yang kedua. Jonah yang kedua ni baca balas mana? Dengar Cikgu Li nak baca. Togosinyo, baca tegasnya. Dia tuju mana tu? Cuba kita tengok. Di sini. Bagi ni, baca dia tegasnya. Tengok molek. Huruf pun dia halus. Tengok di situ. Tegasnya, wahyu itu ialah firman Allah yang tidak berhuruf
dan suara dan bersuara yang dicampurkan ke dalam hati para nabi dan rasul secara ilmu pengetahuan yang tersembunyi dan menjadi pokok pengajaran agama yang mesti benar dan tidak boleh diragu-ragukan lagi. Ianya diterima dari Allah secara langsung atau dengan perantaraan malaikat. Kita guste. Ni baca saja dulu. Kali gitu, kita guste undur klik tengok tempat dia tulis tegasnya. Mana dia nak serup ni? Dia nak royak lebih kurang yang kita tahu kata wahyu-wahyu ni belah mana. Kali gitu tegasnya, tentu. Kalau gitu, wahyu itu, wahyu yang kita ngaji saat ni kata, wahyu itu ialah firman Allah. Boleh nak panggil wahyu-wahyu ni, mudah kita kata firman Allah. Wahyu ni perkataan Allah. Hak Tuhan royak. Hak Tuhan cerita. Wahyu ni mari daripada Allah. Orang lain tak boleh. Wahyu mari daripada orang tu, orang ni tak ada. Cuba kata wahyu ni, benda datang daripada Allah saja. Mari daripada malaikat pun tak, mari daripada rasul sama rasul pun tak. Sebab tu, hak atas suk sekalinya, mari daripada Allah. Lepas tu Allah pula lah, dia suruh malaikat-malaikat dia tu tulis sapa kepada Nabi, kepada Rasul. Tu dia. Bukan tu jalan main-main royak ke Nabi sore-sore tu, tak. Dia ada calon hati dia. Dia ada pandangan dia. Malaikat ni sebagai orang kerjanya. Mari hatta mari jumpa, bawa utusan mari. Bawa wahyu mari. Kerana Nabi ni manusia. Kalau gitu, malaikat tu mari jumpa Nabi berupa manusia. Mari royak gini. Tu. Sebab tu, baik. Kalau gitu, sebut kata wahyu ni, firman Allah. Ialah firman Allah. Hak Tuhan royak, hak Tuhan kata. Yang tidak berhuruf. Wahyu-wahyu ni pasal mari royak kepada Nabi, kepada Rasul ni, bukan dengan berhuruf, pasal bukan ada huruf bunyi suara. Bunyi pasal kata boleh baca, mengeja, tidak. Ya mari dari royak dalam hati. Mari royak dalam hati betul. Kadang-kadang, Nabi berasa nak royak gini, dia lah dah wahyu dah tu. Bukan Nabi mikir mai sendiri dak tu. Kalau gitu, tidak berhuruf. Bukan pasal bunyi baca, bunyi berdengung, royak tidak. Dan bersuara. Bukan kata mari tu bunyi suara legang, bunyi bising, suara rendah, suara tinggi. Tidak. Kalau gitu, yang dicampurkan ke dalam hati. Orang kata wahyu ni, Tuhan mai royak, mai cerita siapa kepada ke dalam hati. Royak pan hati. Bukan mai royak bisik di telinga, tidak. Ni. Kepada apa dia? Para Nabi dan Rasul. Wahyu ni turun siapa kepada Nabi dan kepada Rasul. Dua ni saja. Kau orang lain tak siapa ni, tak ada. Bila lagi secara mana? Secara ilmu pengetahuan yang tersembunyi. Wahyu Tuhan siapa kepada Nabi, kepada Rasul ni? Secara ilmu. Mana kata wahyu, tiap-tiap wahyu siapa mari tu beritahu tu pasal hak ada pedah. Hak pasal berguna. Bukan boleh buat main-main dak. Buat ikut si tu dak. Pasal royak Maidah tu ada cerita dia, ada kejadian dia. Ataupun bila siapa dah tu, bila Nabi dan Rasul tolong siapa, tolong royak kepada umat-umat dia saat ni tu, umat dia boleh guna, boleh pakai selalu dah, boleh patibat selalu dah. Hak asal tak tahu boleh tahu. Hak asal tak pandai jadi pandai. Kalau gitu tu, hak pasal tu. Dan menjadi pokok pengajaran agama yang mesti benar dalam wahyu ni, hak pasal benih-benih agama. Pasal betul ke rupa agama. Hak pasal jenis ibadat. Banyak sekali tu. Hak pasal buat dah tu boleh pahala. Mai rupa wahyu. Dan tidak boleh diragu-ragukan lagi. Bila orang panggil wahyu ni, hak mari daripada Allah, siapa kepada Nabi, siapa kepada Rasul, kita tak sah duk bimbang-bimbang, tak sah duk tak puas hati lah. Bukan kata dia lah kedak ni. Hak main daripada Nabi pada Rasul ni, Nabi dan Rasul ni royak hak sungguh kedak ni. Tentu. Kita tak kena bosan, tak kena was-was dah.
Asalkan benda wahyu daripada Allah betul-betul dah. Bukan rekah-rekah dak dah. Ianya diterima dari Allah. Ianya mana Nabi dan Rasul ni diterima dari Allah. Ambil daripada Allah. Ambil daripada Tuhan. Bukan rekah-rekah dak. Secara langsung atau dengan perantaraan malaikat. Kadang-kadang wahyu ni tak ada pahan malaikat dak antara Tuhan dengan Nabi ataupun dengan Rasul. Dia berasa oleh hati lagu ni. Mari kot oleh hati lah dah. Mari berasa nak wayak gini. Ataupun benda wahyu ni mari sok Nabi tu dengan rupa mana? Perantaraan malaikat. Pahan malaikat. Perantaraan mana? Melalui malaikat. Pahan malaikat. Tuhan nak wayak salah satu perkara mari jumpa mari apa tu. Dia mari rupa malaikat. So malaikat mari kecek mari royak. Kadang-kadang tak ada rupa malaikat. Nabi tahu dalam hati sendiri. Ni wahyu ni. Sebab itulah kita hari ni orang panggil kata lebih kurang sikit sebanyak tu kita ambil tahu dalam muka surat 151 pelajar-pelajar duduk dengar dah tu jangan pergi ke lain lah. Kerana kena buat latihan pula ni. Dia ada latihan dalam surat ni. Sebab tu pelajar lelaki, pelajar perempuan tak kira lah tu. Kalau sekiranya pelajar lelaki semua. Kalau pelajar capur pun ada. Kalau gitu kelas dua kelas ni untuk mengaji belajar bersama Cikgu Li. Iaitu kelas Mosi Tapsam dan Mosi Tapsi. Kita boleh dengar, boleh main mengaji ilmu tauhid. Sebab tu kita kena ada book tu lah. Buat latihan dalam book. Yang dengar dah tu, yang mengaji depan dah tu, bila sudah mengaji tu kita kena buat selalu dah tu. Jangan lama-lama. Kena buat dah tu. Buat tu nanti hantar dalam live pula. Bila tu kita nanti kira semula. Kalau gitu latihan dia ada. Cuba kita tengok. Balik bawah surat. Surat demo tu tak ada. Surat Cikgu Lin dia ada 2 core latihan. Tolong kita perhati baik lah. Kita nanti pukul ambil. Cuba kita tengok. Balik bawah ni. Ni orang panggil kata latihan. Duduk balik bawah suk sekali ni. Kita nanti perhati, nanti baca. Pandak saja, nanti tulis tak apa. Nanti bantu taruh. Duduk balik bawah sekali ni. Dia tulis balik atas latihan. Mana kata kita ngaji sana tu. Kena buat latihan, kena buat baik furhat. Ni duduk lihat bawah ni. Dia tulis latihan. Lepas tu akar 1 dan akar 2. Cikgu Li nak baca akar 1. Cuba tengok dia akar 1. Baca bunyi balas mana tu. Tengok tu. Perhati molek. Buat latihan tu dalam book tu. Ada kanden tu. Kali gitu latihan akar 1. Apakah arti wahyu di segi bahasa? Apakah arti wahyu di segi bahasa? Apa makna wahyu? Arti wahyu di segi bahasa, di segi orang duk kecek penama dia. Yang kedua, dalam surat sana dia ada yang kedua ni. Yang kedua ni iaitu balik bawah tu. Akar yang kedua tu. Baca balas mana? Akar 2 baca dia. Apakah arti wahyu di segi istilah? Apakah arti wahyu di segi istilah? 2 akar tu. Akar 1, apakah arti wahyu di segi bahasa? Dan yang kedua, apakah arti wahyu di segi istilah? Banyak tu saja kita pakat buat latihan dan kita perhati wiringan wahyu hari ni dengan sekadar ni saja. Oleh tu tulus siapa-siapa kau sayang-sayang kita hak tak ada mengaji, hak tak tahu lagi kata Allah ni kita duk mengaji dah. Mengaji dah ilmu tauhid, mengaji bersama dengan Cikgu Li kelas Mosi Tapsam dan kelas Mosi Tapsi. Oleh tu dengan akhir kata dengan sudahi dengan lafayum dia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Terima kasih.